Model ekonomi yang dipilih oleh kumpulan kami bertajuk Keseimbangan Pasaran Gula di Malaysia. Model ini daripada model mikroekonomi dan mengambil kira hubungan di antara permintaan dan penawaran gula di Malaysia. Cara-cara kerajaan mengawal harga gula dengan memberi subsidi kepada pengeluar dalam bentuk kewangan langsung, pengurangan cukai atau pemotongan kos pengeluaran. Ini membantu pengeluar mengekalkan harga yang berpatutan bagi pengguna akhir tanpa terlalu membebankan mereka. Kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk mengawal harga gula. Apabila kos pengeluaran meningkat, pengeluar akan memindahkan beban kos tersebut kepada pengguna. Jika kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar untuk menampung kenaikan kos pengeluaran, maka pengeluar tidak akan menaikkan harga barang dan harga barang di pasaran dapat dikawal. Seterusnya, situasi pasaran gula di Malaysia. Yang pertama, kekurangan bekalan gula. Terdapat kekurangan gula di beberapa pasaraya di Kota Kinabalu, Sabah. Akibatnya, pelanggan terpaksa membayar harga yang tinggi sehingga RM4.80 sekilogram. Seterusnya, tidak ada stok gula. Hasil tinjauan yang dijalankan di beberapa pasaraya menunjukkan bahawa tiada gula yang tersedia untuk dibeli. Pekerja pasaraya telah mengesahkan bahawa bekalan gula tidak ada sejak 2 minggu yang lalu. Akhir sekali, dampak kepada peniaga kecil. Perniagaan kecil seperti peniaga aiskrim mungkin menghadapi cabaran dalam menjalankan perniagaan mereka apabila harga tinggi atau kekurangan bekalan gula berlaku. Bagi pendekatan matematik, kita perlu membuat pengiraan terhadap pasaran gula di Tanjung Malim. Sebelum mendapatkan keseimbangan tersebut, kita perlu mendapatkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Persamaan bagi fungsi permintaan ialah QD sama dengan 24/2P. Sebelum saya melakukan persamaan tersebut, saya letak nilai-nilai yang telah kita nyatakan di jadual sebelum ini. Jadi saya mendapati graf tersebut seperti ini secara negatif, secara menurun. Jadi QD adalah kuantiti diminta, A adalah kuantiti diminta maksimum apabila P itu harga barang sama dengan kosong. Jadi A adalah sama dengan kuantiti diminta. Jadi A saya dapat 24 dan B kecerunan keluk permintaan saya mendapati sebanyak 2. Saya dapat daripada perubahan QD kuantiti diminta bahagi dengan perubahan harga barang. Seterusnya, bagi fungsi penawaran pula sama juga, QS sama dengan 2P. 2 adalah kecerunan keluk penawaran dan kecerunan keluk penawaran ni saya mendapati kecerunannya adalah positif. Jadi untuk QS, untuk A bagi QS minimum apabila P sama dengan kosong. Jadi untuk graf ini P sama dengan kosong dan A sama juga dengan kosong. Jadi kita tak tulis pada equation di sini. Jadi QS sama dengan 2P. Untuk mendapatkan fungsi keseimbangan, kita akan membuat persamaan QS sama dengan QD. Jadi apabila QS 2P sama dengan QD 24/2P, jadi kita akan membuat persamaan 2P sama dengan 24/2P dan kita mendapati P sama dengan 6. Selepas kita mendapati P sama dengan 6, kita perlu masukkan dalam persamaan QD dan QS. Dan selepas kita masukkan nilai tersebut, kita mendapati QD sama dengan 12 unit dan QS sama juga dengan 12 unit. Kita lihat pada graf di sebelah, kita terbuktilah 12 unit itu adalah data keseimbangan untuk fungsi keseimbangan. Gula merupakan salah satu barang pasaran terkawal. Jadi apabila barang tersebut di bawah pasaran terkawal, ia bermaksud pihak kerajaan telah mengawal harga sesuatu barang tersebut. Sebagai contoh di sini, diberi fungsi permintaan dan fungsi penawaran seperti berikut. QD sama dengan 24/2P adalah fungsi permintaan gula dan QS0 sama dengan 2P adalah fungsi penawaran gula yang asal sebelum subsidi lah ini. Jadi harga keseimbangan yang asal adalah RM6 dan kuantiti keseimbangan yang asal sebanyak 12 unit. Jika kerajaan memberi subsidi sebanyak RM3 seunit ke atas gula tersebut, bentukkan fungsi penawaran yang baru. Baiklah, apabila ia dikenakan subsidi ini hanya mengubah penawaran sahaja, keluk penawaran sahaja. Jadi kita akan membentukkan fungsi penawaran yang baru. Tengok di sini, QS1 sama dengan A tambah B dalam kurungan P tambah subsidi per unit. Jadi A itu sama dengan kosong, B itu adalah 2, P tambah 3 sebab subsidi per unit itu RM3, jadi tambah 3. Jadi kita akan dapat QS1 sama dengan 6 tambah 2P. Itu adalah fungsi penawaran yang baru. Hitungkan harga dan kuantiti keseimbangan baru. Okay, kita tengok di sini ada 3 jenis garis lurus. Yang pertama adalah D0. D0 itu adalah keluk permintaan. Dan yang warna biru itu adalah keluk penawaran yang asal dan warna hijau itu adalah keluk penawaran yang baru. Okey, baiklah. Di sini kita cari harga dan kuantiti keseimbangan. Step-stepnya seperti yang saya telah bagi tahu pada video sebelum ini. Jadi kita akan dapat harga keseimbangan untuk fungsi yang baru ini adalah sebanyak P sama dengan RM4.50 dan juga kuantiti keseimbangan sebanyak 15 unit. Titik yang pertama adalah pada 15.4.5. Okay, itu pada kuantiti keluk permintaan yang asal dengan keluk penawaran yang baru. Jadi pada titik tersebut sebanyak 5 kuantiti sebanyak 15 dan harga keseimbangan adalah RM4.50. Selepas kita dapat titik keseimbangan di situ, kita akan tarik sehingga ke atas sehingga kita bersilang dengan keluk penawaran yang lama, yang asal. Jadi kita akan dapat 15 unit harga untuk keluk yang lama RM7.50. Dan untuk keseimbangan yang
Keluk penawaran yang asal adalah sebanyak 15 unit dan harga keseimbangan RM6. Jadi supaya kita dapat data-data penting, kita bolehlah kira untuk subsidi seterusnya. Untuk subsidi dinikmati pengguna, kita 6 tu adalah harga keseimbangan yang lama tolak dengan RM4.50 harga penawaran keseimbangan yang baru. Jadi 6 tolak RM4.50 darab dengan 15 unit. 15 unit seterusnya akan dapat sebanyak RM22.50. Untuk subsidi dinikmati pengeluar pula, kita akan ambil RM7.50. RM7.50 tolak dengan RM6. Jadi kita akan dapat 15 unit. Darab 15 unit, jadi akan sebanyak RM22.50 juga. Ini sebab apa kita ambil RM7.50? Sebab untuk kuantiti yang baru, kita dapat harga pengeluar sebanyak RM7.50. Okey. Jadi yang baru tolak yang asal. Kita akan dapat dia punya perbezaan dia lah. Okay, jadi untuk dapatkan jumlah perbelanjaan kerajaan, seperti kita tahu subsidi ni adalah bantuan kerajaan terhadap rakyat untuk mengekalkan ataupun mengawal harga barang tersebut. Jadi subsidi dinikmati pengguna tambah subsidi dinikmati pengeluar, RM22.50 tambah RM22.50 akan dapat RM45. Jadi itu adalah jumlah perbelanjaan kerajaan untuk subsidi pasaran gula. Baiklah, selamat sejahtera. Saya Elvita Gunung dan saya akan teruskan pembentangan dengan pendekatan bukan matematik. Sebelum itu, di sini terdapat beberapa faktor perubahan harga gula di Malaysia, iaitu yang pertama peningkatan permintaan gula menjelang perayaan di Malaysia, dan yang kedua adalah kos pengeluaran yang semakin meningkat. Yang ketiga adalah bencana alam seperti banjir, kemarau serta COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia sebelum ini, dan juga kenaikan harga martabak. Seperti yang kita tahu, gula merupakan barang terkawal di Malaysia, di mana harga pasaran gula adalah dikawal oleh dasar kerajaan sendiri bagi memenuhi keperluan rakyatnya. Oleh contoh, melalui senario ataupun kita ambil faktor perubahan harga pasaran, iaitu apabila kos pengeluaran semakin meningkat. Apabila kos pengeluaran meningkat, semestinya pengeluar ataupun penjual ataupun firma akan meningkatkan harga gula untuk memaksimalkan pendapatan ataupun mengurangkan kerugian yang dialami. Oleh itu, namun kita tahu bahawa gula merupakan barang terkawal. Oleh itu, dengan mengimbangi harga gula tersebut, kerajaan memberikan subsidi kepada pengeluar dan juga pengguna. Okey, di sini kita lihat kesan pemberian subsidi kepada harga pasaran gula di Malaysia. Apakah kesan tersebut? Dia akan memberi kesan perubahan pada keluk penawaran, tingkat harga dan kuantiti keseimbangan. Kesannya menyebabkan kos pengeluaran akan menurun. Dengan ini pengeluaran akan bertambah. Keluk penawaran gula akan beralih ke kanan dari S0 ke S1, dan titik keseimbangan baru akan beralih dari I0 ke I1. Ia akan menyebabkan harga menurun dari I0 ke I1 dan kuantiti meningkat dari Q0 ke Q1 pada pengeluar dan pengguna. Dua-dua atau masing-masing mereka akan mendapat faedah daripada subsidi tersebut. Okey, bagi subsidi yang dinikmati oleh pengguna, subsidi dinikmati oleh pengguna adalah di kawasan P0, P1, I1 dan B, iaitu kawasan yang berlorek berwarna ungu di bawah harga keseimbangan asal. Manakala bagi subsidi yang dinikmati oleh pengeluar pula, subsidi dinikmati pengeluar adalah kawasan P2, P0, B, A, iaitu kawasan berlorek berwarna merah di atas keseimbangan asal. Pemboleh ubah endogen dan eksogen. Pemboleh ubah endogen ialah pemboleh ubah dalam sesuatu sistem yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam sistem itu sendiri. Manakala pemboleh ubah eksogen ialah pemboleh ubah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar sistem. Dalam model keseimbangan ini, kuantiti gula dan harga gula dikatakan sebagai endogen kerana pemboleh ubah ini dibincangkan dalam model keseimbangan ini. Manakala subsidi kerajaan dikatakan sebagai eksogen kerana subsidi kerajaan ialah pemboleh ubah daripada luar sistem yang mempengaruhi sistem model keseimbangan ini. Andaian berdasarkan model. Yang pertama, keseimbangan pasaran. Jika kerajaan memberikan subsidi yang terlalu banyak, ia boleh menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, di mana diandaikan lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Andaian yang kedua ialah harga gula di pasaran. Subsidi kerajaan telah membantu mengekalkan harga yang berpatutan untuk pengguna. Jika kerajaan tidak memberi subsidi, maka harga gula akan tinggi dan pengguna tidak mampu untuk membeli. Andaian yang ketiga ialah kesan kepada fiskal. Jika kerajaan memberi terlalu banyak subsidi, ini akan menjejaskan fiskal negara kerana pembelanjaan negara telah bertambah. Jika kerajaan memberi subsidi yang terlalu sedikit, golongan yang memerlukan akan terjejas. Hal ini kerana jika tiada subsidi, harga gula akan meningkat dan semakin kurang pengguna yang membeli. Andaian yang terakhir ialah pemantauan dan keberlanjutan. Kawalan perlu dilakukan untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan dan memastikan kestabilan dalam jangka masa panjang.
kesimpulan bagi kajian kami adalah yang pertama, peranan subsidi dalam keseimbangan pasaran. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar gula memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan harga barangan murah untuk pengguna. Yang kedua, tentangan ketiadaan bekalan. Kesukaran untuk mendapatkan gula di beberapa kawasan di Malaysia seperti Sabah menunjukkan kesukaran untuk mengekalkan keseimbangan pasaran gula yang boleh menyebabkan harga meningkat secara mendadak. Yang ketiga, implikasi terhadap pengguna dan peniaga kecil. Jika harga gula meningkat atau kekurangan bekalan tersedia, pengguna akan bayar harga yang lebih tinggi dan peniaga kecil-kecilan yang bergantung pada gula sebagai sumber pendapatan mereka akan membayar harga yang lebih tinggi. Yang terakhir, langkah kerajaan dalam menangani isu. Tujuan tindakan kerajaan untuk menstabilkan bekalan gula di pasaran adalah untuk memberi permit import kepada syarikat untuk membawa masuk gula. Tetapi pengeluaran yang kurang daripada yang dijangka mungkin menimbulkan kebimbangan.